illallah, la ilaha 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 illallah, la ilaha. Dah bang kopi. Bang, semalam apa yang kita lakukan tu betul tak? Kenapa Syah cakap macam ni? Syah malu lah bang. Kenapa kita kena buat ramai-ramai macam gitu There's nothing to be ashamed of. Lagipun apa yang kita buat semalam tu bukan kita je yang buat, orang lain pun buat juga. Dah lah. Tak ada apalah yang nak dimalukan. Tapi kenapa kita tak boleh buat berasingan Syah, kan Habib Hakim dah jelaskan apa yang kita buat semalam tu beramai-ramai itu satu afdal kalau kita lakukan secara berjemaah. Okeylah bang. Kalau abang rasa itu yang patut kita lakukan, Syah ikut aja. That's why I love you. Lagipun, kita ni bukan alim sangat. Dah banyak dah dosa kita lakukan. Abang percaya dengan Habib. Ini cara untuk kita membersihkan dosa kita dan menambahkan pahala. Jibril pun melakukan dengan Nabi Muhammad tau. Duduk belaga lutut. Dah pukul berapa ni? Dah lah, you better go. Or you be late for your meeting pula. Okay. Kalimah, Umi semua di sini? Habib panggil Umi? Ya. Dengar sini. Malam ni, malam majlis wirid kita. Jatuh pada malam pertama bulan Ramadan. Kerana keistimewaan malam ini, saya nak Halimah sebagai isteri pertama menjadi pasangan penebus saya. Yang lain buat persiapan. Semoga Allah dapat menerima semua amalan kita. Baiklah. Jangan lupa buat persiapan. Saya nak bilik saya lebih harum dari yang biasa. Saya nak ke kedai sekejap. Nanti sebelum maghrib saya balik. Siapkan makanan dan ubat saya. Assalamualaikum. Coming tonight? Yeah. Same time kan? Yeah, same time lah. You know what? I actually close a big deal yesterday. Confirm lah aku punya commission lebih lah. Good for you, man. Apa rahsia kau? Sebenarnya ni siapa ni Habib. Dia pilih isteri aku tau last week.
So you just pray hard lah kan. Yang dipilih Aisyah malam ni ke apa. Aku boleh garanti kalau gitu rezeki kau bertambah. Anyway promotion kau pun dah nak up. Are you kidding me? Okay, let me tell you one more thing. Just between the two of us, Habib tu sebenarnya keturunan Nabi. Dia yang bilang aku sendiri tau. Cuma tak nak kecoh-kecoh lah. And so, just imagine berkat yang dia boleh berikan pada isteri kau tu nanti tu, kau juga yang untung. Dah, tak payah fikir. Let's go for lunch. Aku belanja. Jom. Makan aku belanja. Jom. Tutup. Bang? Oh bang. Malam ni Syah rasa macam kurang sihat lah bang. Syah demam? Syah, malam ni kita ada majlis wirid. Lagipun, malam ni malam special. Malam 1 Ramadan. Ada tarawih. We have to go, Syah. Syah makan Panadol. Okay? Nanti Syah makan ubat. Dah macam nak demam ni, dah panas lah. Jadi satu Syah, abang rasa nak minta bantuan Habib untuk membantu kita dalam masalah kita ni. Masalah apa bang? What do you mean? Abang dengar Habib orangnya hebat dalam ilmu perubatan. Manalah tahu dia boleh bantu abang. Lagipun dah 7 tahun Syah kita tunggu. Abang percaya you also want to have your own child kan? Siapa yang tak nak anak bang? But can he really help us? Dah banyak tempat kita pergi. Dah jumpa doktor, dah jumpa bomo, dah mandi bunga pun. Sama juga. Dah lah, Syah macam nak give up gitu. Tak nak. We got to try. Siapalah tahu nasib kita di tangan dia. Okeylah. You go take a rest. Lepas maghrib, kita keluar. Betul? Syah masuk dulu. Abang habiskan piring ni semua. Syah makan ubat. Kalau Syah tertidur, abang kejutkan nanti Okey. Okey. Abang harap Habib akan memilih kau malam ni. Abang dengar dari Rosman, isteri yang dipilih Habib akan lebih murah rezeki suami isteri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita dapat bertemu di bulan Ramadan. Dan alangkah mulianya malam ini. Kerana malam ini merupakan malam majlis wirid kita. Sebenarnya malam yang berbahagia ini, saya ingin memberikan peringatan kepada kamu semua mengenai 3 perkara yang harus dilebihkan pada bulan ini. Ustazah Halimah akan menyampaikannya. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. 3 perkara yang harus diberi perhatian.
ialah pertama, memperbanyakkan wirid. Kerana wirid mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, nafsu makan harus dijaga. Hanya air susu saja yang boleh diminum pada siang hari. Dan ketiga, kutipan zakat fitrah akan dijalankan 2 minggu terakhir bulan Ramadan. Suhaimi, Saya Habib. ada apa-apa yang awak nak tanya? Ya Habib. Memang ada sesuatu yang saya kurang pasti. Apa dia? Habib ada mengatakan perbuatan bersetubuh itu adalah suci. Ya. Jika dilakukan di siang hari, adakah ia batal, Habib? Tidak membatalkan puasa. Berjima serta air mani itu suci dan menyucikan. Dan untuk penyerahan kita kepada Allah dan pengorbanan kita. Sebab itulah kita mesti berjima beramai-ramai. Pahalanya sama seperti kita bersembahyang berjemaah 50 kali gandanya. Terima kasih Habib. Sama. Sekarang jelas bagi saya. Saya bertanyakan soalan tadi kerana kawan saya pernah memberitahu bahawa jika kita berpuasa di siang hari, kita tidak boleh bersatu. Itu adalah tafsiran ulama-ulama yang sempit pemikiran mereka. Kalau bukan kerana berjima itu kenikmatan yang Tuhan telah berikan kepada manusia, tidaklah Allah jadikan Hawa untuk Adam. Kita kan hidup untuk berpasangan, supaya saling bergaul antara satu sama yang lain. Jelas sekarang? Jelas Habib. Terima kasih. Pak Rima, tolong bagi-bagikan para penanggung. Baiklah, untuk kamu semua, malam ini adalah malam yang paling istimewa dari malam-malam yang sebelumnya. Dan kepada mereka yang ingin bertukar-tukar pasangan, silakan. Usman, Ya. padamkan lampu. Baik. Semoga malam ini adalah malam yang paling sempurna untuk kita. Dan bagi mereka yang menjadi pilihan saya, beruntunglah dia. Dan Allah akan murahkan rezekinya. Ya Allah, ya Allah, ya Ya Allah, ya Ya Allah, ya Ya Allah, ya 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 Allah, 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 ya Hakim, 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 ya Allah.
Ya Allah, ya. Ya Allah, ya. Ya Allah, ya. Ya. Bangun. Bangun semua. Dah masuk waktu azan. Puasa dah bermula. Niat dan minum air susu yang akan disediakan. Ingat, jangan makan dan minum di depan orang ramai. Sebab masih ramai yang belum faham tentang hukum-hukum yang boleh membatalkan puasa. Ayo, lepas tu kita sembahyang bersama. Mari. Saya tak balik malam ni. Beritahu yang lain, tak payah tunggu saya. Habis nak ke mana? Sejak bila pula kau pandai bertanya ni? Sejak bila? Mana aku nak pergi? Bila aku nak balik? Itu hak aku sebagai suami. Aku tak payah nak minta izin pada sesiapa. Kau lupa? Apa lupa semua? Kedudukan seorang isteri bila berdepan dengan suami. Ingat semua. Keredaan Allah terletak pada keredaan suami. Faham? Aisyah, saya dapat mengesahkan bahawa anda sedang hamil 2 bulan. Tetapi saya ada berita yang kurang baik untuk anda. Saya harap anda dapat bertenang. Menurut hasil ujian makmal, kami dapati bahawa anda menghidap penyakit herpes. Kami sedang menjalankan ujian darah selanjutnya. Mat, I need to talk to you. Boleh. Kan? What's the problem? Aku ada problem, Man. Kenapa? Tak dapat promotion? Bukan. Aisyah pregnant. Hey, congrats Ami. Wonderful news tau. Tak dapat promotion, dapat anak. Fair what? So, what's the problem? It's not about that. The problem aku. Kau? I cannot give her a child. Ya Allah, apa kau cakap ni? Taklah, Man. Aku pun tak tahu apa aku nak fikirkan. Itu bukan anak aku. Hah? Ni macam mana ni, bang? Abang tahu kan ini bukan anak kita? Abang bingung, Syah. Abang bingung. My whole family knows
about our problem. No matter what, I takkan gugurkan kandungan ini. Dah banyak dosa yang kita buat. Kita dah tersilap langkah, Syah. We got no one to blame but ourselves. Damn, Habib. You got to be strong, okay? Sayang, please, you got to be strong. Ini semua salah abang. You and your damn Habib. I ikut you macam isteri yang bodoh. Ini yang I dapat. Look, we are in this together, okay? Abang tak pasal Syah. You tak boleh salahkan I 100%. Damn you! How dare you! So this is my fault. Suami apa you ni? Kerana you, I dah ada penyakit tau. I dah ada VD bang. Sekali kalau ada AIDS, itu pun you tak ambil peduli. You are not helping this situation, Syah. Sudahlah bang. 7 tahun bang. 7 tahun I merana bang. Apa yang I dapat? A bloody disease and a child from a stupid father. Then what you want me to do? I want you to go to hell. Yes, yeah, doctor. What? Sidang penonton yang saya kasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada apa yang saudara-saudari telah saksikan tadi, teringatkan saya kepada suatu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat 36 yang bermaksud, janganlah kamu turuti apa yang kamu tidak tahu. Sesungguhnya pendengaran, pandangan dan fikiran akan semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Jadi berdasarkan kepada ayat yang saya sebutkan tadi, kita harus jelas bahawa dalam Islam kita tidak dapat lari apabila kita sebut mengenai dengan ilmu. Ia bersumber kepada pertama Al-Quran, kedua sunnah, ketiga ijma' dan keempat qiyas. Dan pastikan bahawa mereka-mereka yang kita pertanggungjawabkan untuk menerangkan kita mengenai dengan ajaran-ajaran tersebut bukan datangnya daripada mereka-mereka yang tidak mempunyai ilmu ataupun tafsiran dalam hal-hal keagamaan. Di Singapura, kita mempunyai ARS ataupun Asatiza Recognition Scheme yang ditugaskan untuk memantau dan menilai semua guru agama di Singapura. Jadi manfaatkan senarai yang telah ada untuk didapatkan mereka-mereka yang bertauliah dalam menyampaikan akan ilmu tersebut. Jadi berbalik kepada apa yang kita telah saksikan tadi,
Dia sebenarnya berdasarkan kepada satu kisah sebenar yang berlaku di sebuah negara jiran dengan apa yang digelar sebagai tarikat ajaran Laga Lutut. Daripada segi sudut, Laga Lutut itu sendiri diambil daripada kisah ketika mana Jibril datang berjumpa dengan Rasulullah SAW dan dia duduk bersamaan lutut bersamaan dengan lutut. Jadi perkara itu telah diselewengkan untuk memberi suatu gambaran yang tidak betul kepada perkara yang disampaikan itu tadi. Ia banyak mempunyai unsur-unsur lucah dan seks, tukar pasangan dengan menggunakan beberapa ayat-ayat Quran yang telah disalah artikan. Umpamanya dalam surah apabila Habib Hakim menerangkan mengenai dengan di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan lelaki dan perempuan, itu sebenarnya diambil daripada surah Al-Hujurat ayat 13 yang bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan lelaki, perempuan dan bersuku-suku agar untuk kenal mengenal di antara satu sama lain. Jadi perkataan li ta'arafu ataupun kenal mengenal di antara satu sama lain itu telah diselewengkan untuk membawa maksud lebih daripada itu, iaitu bercampuran antara lelaki dengan perempuan tanpa ada batasan muhrim. Kemudian mengenai dengan kalimah la ilaha illallah yang telah dicampur adukkan dengan adegan-adegan ataupun acara yang bercanggah dengan Islam. Bukan sahaja dengan Islam tetapi yang bercanggah dengan norma-norma manusia yang bertamadun. Dan perkara yang ketiga yang saya ingin sentuh ataupun apa yang saya perhatikan tadi ialah konsep jemaah yang juga disalah tafsirkan dengan membawa arti diperbolehkan untuk berjima secara beramai-ramai, dan sesungguhnya ini tidak pernah ada di dalam Islam. Jadi dalam Islam kita harus perhatikan bahawa wirid-wirid ataupun zikir-zikir yang ingin kita amalkan, pertama dia perlu ada sandarannya daripada Rasulullah SAW. Jadi pastikan bahawa wirid ataupun zikir-zikir tersebut adalah bersumber daripada wahyu ataupun bersumber daripada hadis Rasulullah SAW. Dan perkara yang kedua mengenai dengan wirid ini juga, dia tidak boleh dicampur adukkan dengan perkara-perkara yang bersalahan dengan syariat Islam. Balik kepada cerita yang kita baru saksikan juga tadi, kita lihat bahawa seorang isteri digunakan ataupun seorang perempuan itu digunakan sebagai pak turut di dalam perkara-perkara yang bercanggah dengan syariat Islam. Jadi dalam Islam, saudara-saudari, seorang isteri tidak boleh menjadi pak turut kepada perkara-perkara yang bercanggah dengan syariat Islam walaupun dia datang daripada suami dia sendiri. Itu adalah satu perkara yang kita harus perhatikan sebagai seorang isteri di dalam berumah tangga. Dalam kisah sebenar yang berlaku, kita saksikan bahawa orang-orang kenamaan dan tokoh-tokoh korporat mempergunakan wang dan pengaruh mereka untuk menutup kelakuan sumbang yang mereka telah lakukan. Dan ini saya perhatikan adalah sesuatu perkara yang agak ketara dalam mana-mana ajaran sesat. Faktor wang digunakan, faktor wanita digunakan, dan faktor ayat-ayat Quran yang telah diselewengkan juga digunakan untuk mengesahkan akan ajaran yang mereka ajarkan. Jadi berhati-hatilah dengan mereka-mereka yang telah mempertopengkan agama dalam hal ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Allah, aku bersumpah bahawa aku sudah berkahwin dengan malaikat Jibril. Kamu semua harus naik saksi bahawa akulah khalifah baru di muka bumi ini dan tiada yang lain melainkan aku. Kamu semua adalah pengikut-pengikutku yang terpilih. Akan ku dirikan kerajaan Jibril alaihi salam
dengan ajaran Jibrilullah. Akulah kiblatmu serta akulah penerima taubatmu. Iblis tidak dapat menyerupai aku dan perintahku menjadi kalangmu. Salam Jibril alaihi salam. Salam Jibril alaihi salam. Aku telah menerima berita dari suamiku akan satu berita gaib mengenai kiamat. Janji Allah akan berlaku tidak lama lagi. Tanda-tanda besar sudah kita lihat satu demi satu. Masa akhir dunia sudah tiba. Aku hanya dibenarkan untuk menyelamatkan 33 pengikutku yang terpilih sahaja. Alhamdulillah. Dengan kiamat yang akan tiba tidak lama lagi, harta dunia sudah tidak ada ertinya lagi. Pintu taubat sudah ditutup melainkan untuk pengikutku sahaja. Isa akan turun bila-bila masa. Ya'juj Ma'juj sudah menindas kaum muslim. Pegang pada ajaran Jibrilullah. Berserah kita pada Allah dan mohon perlindungannya. Yati, aku sekarang dah tak macam dulu. No more clubbing. For your info, I broke up with Yusri last week. Oh my god, really? So what? You now home girl? Taklah. Aku sekarang tengah cari a group yang aku boleh ikut sama. Group agama gitu. But mesti all girls lah. You sure? Of course lah. My parents selalu tak dekat rumah. Abang aku pula dah kahwin. Pindah rumah, wife dia pula yang control. Aku dah bosan lah jadi wife. Aku ni pun siapalah. Semua orang ingat aku jahat, babe. Ada rekod girls home lagi. So, you know of any group like that? I might. My cousin is one such group. Hang on. Let me call you back. Alright. Aku log off dulu Papa SMS aku. Bye girl. Atas nama Allah dan Jibril, mari kita mulakan sesi penijazahan untuk pengikut-pengikut baru. Mbak, malam ni kita ada 2 rakan baru. Salah satu daripadanya adalah keponakan saya. Ini mereka, Mbak. Farah Nurlisha dan Nur Hayati. Kamu berdua telah menjalankan hidup yang berguna sebelum ini. Kerana itu, pada hidupmu di masa ini, kamu dipilih Allah dan Jibril untuk menjadi ahli kumpulan ini dan akan terselamat pada hari kiamat nanti. Nyatakan, tiada yang lain selain aku, Jibrilullah agamamu,
seperti mana yang telah diajarkan kepada kamu. Aku naik saksi, tiada lain melainkan Nia Salamullah, Khalifah dan isteri Malaikat Jibril, utusan utama Allah dan Jibrailullah agama kami. Aku terima pengakuan kamu dan aku bersihkan dosa-dosa kamu. Syukurlah kepada Allah dan malaikatnya, kumpulan kita bertambah hari demi hari. Ingatlah kita semua, Nabi Muhammad telah menjanjikan kiamat akan tiba 1500 tahun selepas bermulanya Islam. Adakah yang masih meragukan janji Allah? Tidak, Mbah. Kami amat yakin dengan kata-kata Mbah. Apa ada tarikhnya bila kiamat akan terjadi? Kiamat pasti tiba. Ia dalam rukun iman kita. Hanya waktunya saja tidak diketahui. Tetapi melalui suamiku Jibril alaihi salam yang mendapat berita dari Allah, kiamat akan tiba dalam tahun 2012. Tahun ini juga menjadi ramalan agama-agama Tuhan sebelum kedatangan Islam. Apa persiapan kita, Mbah? Apa keluarga kami pun dapat diselamatkan? Tidakkah sejarah mengajar kita yang keluarga Nabi-Nabi pun tidak terlepas dari hukuman Allah kalau mereka mengingkarinya? Kamu bernasib baik bahawa aku diberi 33 jaminan supaya aku boleh menyelamatkan apabila kiamat terjadi nanti. Satu lagi, kaum lelaki adalah musuh bagi kita semua. Semua kerosakan di muka bumi ini dilakukan oleh kaum lelaki. Allah murka dengan kaum Adam dan sentiasa membuat kejahatan. Kerana ini kaum Hawa menjadi khalifah di saat-saat akhir ini. Ya Allah, selamatkanlah kami dan letakkanlah kerajaan Jibril alaihi salam di tempat tinggi dalam nur-Mu. Tak takut ke? Apa yang Mbah cakap pasal hari kiamat tu? Of course lah. Mula-mula aku macam tak percaya lah. Tapi there's something about Mbah. Entahlah. She just has an effect on me. Aku pun rasa macam gitulah. But my parents, diorang belum lagi tahu pasal Mbah tau. Tapi diorang sukalah tengok pakaian aku macam ni. Mak aku pun. Dia macam tak percaya. Ya ke? Apa semua turut-turut dia keluarkan? Oh, Ti, lagi satu lah. Sekali kan Mbah cakap pasal harta dunia tak berguna lagi. Macam mana tu Nanti aku tanya Kak Lina. Okay lah girl, I got to go See you again. Take care. Bye. Farah, kau tak makan dulu? Tak lah, nanti Farah balik baru Farah makan ayah. Kau lagi mana, Farah? Farah ada kelas agama malam ni, Mak. Baguslah tu, Farah. Kalau jalan tu elok-elok. Yalah, Farah pergi dulu ya. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, dah banyak berubah si Farah tu. Suka saya tengok. Yelah, kita pun tak ada banyak masa dengan dia. Baguslah kalau dia dah tahu isikan masa dia tu dengan perkara yang baik. Taklah macam dulu. Keluar malam, balik pagi. Tapi kat mana dia belajar ya, Bang? Alah, adalah tu. Kat masjid ke, kat rumah ke. Yang penting, dia belajar agama.
Taklah dia tu keluar berfoya-foya. Boleh juga awak tanya. Ini budak tu belajar agama. Itu pun awak nak bertanya juga. Dia kan anak saya, bang. Mestilah saya risau. Yelah. Abang nak tambah nasi lagi? Tak payahlah. Dah kenyang. Baiklah. Sebelum saya mengakhiri majlis ilmu kita pada malam ini, ada satu perkara penting yang harus saya sampaikan. Wahyu terbaru saya terima dari Jibril menyuruh saya membuat satu rumah selamat. Ini rumah selamat untuk apa, Mbah? Rumah selamat ini tempat kita berlindung. Suamiku Jibril alaihissalam akan menjaga semua yang ada di rumah selamat ini apabila bumi bergoncang kelak. Di mana Mbah akan bina rumah selamat ni? Bukan di negeri ini. Mungkin di Jawa Barat. Masihkah semua ingat pesanan Mbah tentang harta dunia? Ya, Mbah. Adalah lebih baik semua harta ini diberikan untuk rumah selamat. Setiap wang dan emas yang diberikan akan dilipat kali gandakan di akhirat kelak. Jadi, apa yang harus kita lakukan, Mbah? Saya memberi tempoh seminggu untuk mengumpulkan wang dan emas yang diperlukan. Saya menyediakan Quran ini sebagai saksi penyerahan harta dunia kalian untuk jalan Allah. Ini beg Allah namanya. Kerana apa yang dimasukkan ke dalamnya digunakan untuk tujuannya. Dengan berkat Allah dan malaikatnya,
kita semua akan terpelihara daripada azab kiamat kelak. Amin. Kau dah nampak tak barang kemas Mak? Mak rasa Mak taruh dalam bilik. Kau dah nampak tak? Mak. Farah yang gunakan barang tu semua, Mak. Untuk apa? Ha? Kenapa tak kasih tahu dengan Mak? Itu namanya mencuri. Tahu? Farah gadakan barang tu bukan untuk Farah, Mak. Tapi untuk kumpulkan duit untuk guru Farah, Mak. Kenapa sampai kau gadaikan barang kemas Mak untuk guru kau? Ni. Ha? Barang kemas kau yang Mak belikan. Pun kau gadaikan sekali ke? Hei! Guru apa ni? Ha? Dengan siapa kau belajar? Kenapa? Dia banyak hutang ke? Farah, ayah nak Farah berterus terang. Guru Farah, dia ingin membina sebuah rumah selamat kerana kiamat dah nak dekat. Astaghfirullahalazim. Dia pun kata harta dunia semua tak guna lagi. Guru apa ni Farah? Guru sesat? Guru mana yang tahu kiamat dah nak sampai? Itulah bang. Bila saya tanya, awak cakap jangan banyak soal. Ni sekarang ni, anak kita ni. Dengan siapa dia belajar, kita langsung tak tahu. Ini tak boleh jadi Farah. Ayah nak Farah ceritakan semuanya. Kalau ini satu ajaran sesat dan penipuan, kita harus melaporkan. Ni, guru apa ni? Dengan siapa kau belajar? There's something urgent I need to tell you. Apa dia? Farah, cousin aku baru telefon. Aku rasa kita dah kena tipu. Mbak akan ambil phone. Dia dah hilang ni. Apa yang kau cakap, Miti? Rumah dia dah kunci. Orang sebelah kata dia nampak Mbak keluar dengan beg 3 days ago. Farah, kau dengar tak apa aku cakap ni? Semua duit kita dah kasih dia. Macam mana ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dikasihi dan dihormati sekalian. Pengajaran yang kita dapat daripada sedutan episod tadi ialah janganlah sekali-kali kita menyangka tempat belajar yang ramai dihadiri oleh orang-orang yang bertuduh itu adalah selamat untuk kita duduk belajar bersama. Terutama tempat yang tertutup dan mencurigakan seperti mana yang dilakukan oleh Embah Nia itu tadi. Oleh itu, kita perlu pastikan tempat yang kita ingin belajar adalah tempat yang terbuka dan selamat. Dan asatizah yang mengajar, pastikan mereka itu yang bertauliah. Sekiranya kita merasakan ragu-ragu atau curiga, perlulah kita untuk menghubungi pihak Majlis Agama Islam Singapura atau Persatuan Agama Guru-Guru Islam Singapura, PERGAS, untuk mendapatkan bantuan dan kerjasama bagi masalah yang anda hadapi. Ini kerana apa yang berlaku ke atas Yati dan Farah banyak yang sudah terjadi di luar sana.
Oleh itu, kita perlu awas dan hati-hati apabila hendak menghadiri mana-mana kelas agama. Dan semestinya intipati yang diajar oleh guru itu tadi, kita pastikan dan kita fikirkan sewarasnya apakah yang disampaikan dan juga kita renungkan apakah yang boleh kita ambil sebagai panduan dalam hidup kita, dan sekiranya apa yang disampaikan itu meragukan, kita hendaklah bertindak secepatnya agar ajaran yang tidak benar itu tidak berluasa dengan sewenang-wenangnya. Kalau kita lihat daripada apa yang dikatakan oleh Embah Nia yang tadi, yang mana menyatakan akan berlakunya kiamat pada tahun 2012. Ia seolah-olah suatu ketetapan yang mana akan musnahlah muka bumi ini. Akan tetapi, kalau kita rujuk pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mafhumnya, para sahabat datang dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bilakah berlakunya kiamat?" Rasulullah hanya menunjukkan 2 jarinya. Dan daripada hadis yang lain, yang mana malaikat Jibril sendiri bertemu dengan Rasulullah. "Ya Rasulullah, bilakah berlakunya kiamat?" Rasulullah hanya menyatakan orang yang bertanya itu lebih mengetahui daripada orang yang ditanya. Di sini apa yang saya ingin menekankan, bukan bilakah berlakunya kiamat menjadi satu persoalan, akan tetapi apakah persiapan, persediaan kita untuk menghadapi hari kiamat dan kematian itu? Dan apakah amalan-amalan yang kita sudah bekalkan untuk kita bawa ke akhirat kelak? Ibu bapa perlu ketahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak mereka, tidak kira sama ada di sekolah pemerintah atau madrasah sepenuh masa atau yang separuh masa, dan juga dengan siapakah mereka bergaul. Yang dikhawatiri perkara yang sama seperti kepercayaan yang diletakkan oleh ibu bapa Farah ke atasnya, sehinggakan anaknya tertipu dengan ajaran sesat yang mereka telah ikuti. Di sini ingin saya tekankan bahawasanya ibu bapa perlu mengenali kawan-kawan atau rakan anak anda di luar sana, agar perkara ataupun masalah-masalah sosial yang berluasa di luar sana tidak terjerumus oleh anak anda. Dan dalam masa yang sama, sekiranya anak anda benar-benar ada aktiviti-aktiviti di luar sana dengan di sekolah terutamanya, pastikan anda dapat menghubungi atau atau menjalinkan hubungan yang akrab kepada guru-guru mereka agar senantiasa atau mudah untuk berhubung dan menanyakan akan kebenaran sama ada anak anda benar ada aktiviti di sekolah atau yang sebaliknya. Dan di sini saya ingin tekankan dan ingatkan bahawasanya dengan keakraban ibu bapa dengan anak-anak di rumah dapat membantu masalah gejala sosial yang di luar sana dapat diatasi dengan sebaiknya. Sekian, wallahu a'lam bisawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana arah aku, kemana harus ku tuju, di mana cahayamu, sadarkan aku kepada pada dirimu. Tuhan sadarkan aku, kembalikanku ke jalan kamu, jalan hakiki harus ku turuti, yang harus aku membawa mati.
kepada dirimu. Hanya pada dirimu. Tuhan sadarkan aku, kembalikan ku ke jalan kamu. Jalan hakiki harus ku turuti, yang harus aku membawa mati. Kembalikan ku ke jalan kamu, janganlah aku disesatkan. Kami daripada keluarga Supernatural dan juga pelakon-pelakon dan kru dari filem Sesat mengucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin.